Kita nak bercakap tentang satu lagi topik yang cukup menarik yang mana berkaitan tentang kesihatan mental individu dan boleh dikaitkan juga dengan keadaan kemurungan. Depresi, kemurungan dan juga tekanan perasaan itu mungkin dalam kategori yang sama, tetapi penjelasan lebih lanjutnya kita nak tanya bersama dengan tetamu kita bercerita tentang kawal minda untuk elak kemurungan. Ya, selamat datang diucapkan kepada Dr. Nur Safatul Aznin Abdul Razak selaku kaunselor pensyarakanan JBTN Psikologi, Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Melaya UM. Apa khabar doktor? Selamat pagi. Selamat pagi juga. Baik doktor, ini satu perkara yang cukup menarik kerana nak mengenal tentang kemurungan ataupun keadaan yang dikaitkan dengannya itu satu perkara ataupun diagnos yang perlu penelitian yang mendalam. Betul. Cuma di awal perbualan dan juga perbincangan kita ini, mungkin doktor boleh jelaskan apakah itu dimaksudkan dengan kemurungan? Baik, terima kasih Ismail atas pertanyaan itu. Bila kita menyentuh ataupun berbicara berkenaan dengan kemurungan ataupun kita panggil istilah perubatannya adalah kita panggil dia major depression. So dia MDD lah, kita panggil depression ataupun kemurungan. So di sini saya boleh rangkumkan kemurungan ini boleh dikenal pasti ataupun boleh ditafsirkan melalui 3S. Ya. Okay, S yang pertama sign atau tanda yang kita boleh zahirkan melalui secara fizikal yang boleh nampak. Okey, yang kedua, S yang kedua adalah simptom yang kadang-kadang mungkin tak kelihatan secara nyata, tetapi jika diteliti simptom itu akan ditonjolkan dalam tempoh masa yang tertentu seawal 2 minggu. Okey, dan yang S yang ketiga adalah sindrom, iaitu gabungan antara sign tadi, tanda dan simptom tadi, membentuk sindrom. Jadi kemurungan ini boleh saya rangkumkan dengan frasa yang mudah difahami lah, iaitu MURUNG. M ni adalah mood, mood ataupun perasaan sedih yang berpanjangan. Normal individu ataupun kita di luar sana mengalami proses rasa sedih apabila berlaku sesuatu yang mungkin mencetus emosi kesedihan kita. Ya. Baik, tetapi individu yang mengalami kemurungan mungkin akan merasai proses ataupun rasa sedih yang ekstrim, yang melampau. Baik, yang kedua U. Atau kita panggil upaya fizikal yang semakin menurun. Bila kita sebut tentang upaya fizikal yang menurun ini, kemungkinan mungkin akan disebabkan oleh kita rasa tak bermaya, rasa tak ada tenaga, nak bangun pun tak larat, rasa macam nak buat something ataupun nak buat sesuatu pun tak ada daya, tak ada upaya. Kadang-kadang orang kemurungan ini boleh juga mengalami kekejangan. Dia rasa macam tak boleh nak bergerak, kejang dan sebagainya. Itu U lah. Okey, R. R ini kita rasa rendah diri, hopeless, rasa diri tak berguna, saya rasa macam tiada dihargai dan sebagainya. Itu R, ya. Jadi yang U ataupun urutan kitaran tidur yang tidak menentu. Sebab kita dah rasa kesunyian, rasa lonely, kesepian, rasa tak dihargai, dia memberi kesan kepada pola tidur. Sama ada individu itu akan mengalami pola tidur yang tak tidur berhari-hari atau pada masa yang sama juga boleh tidur berhari-hari. Pola itu tidak menentulah. Okey, dan seterusnya N. N ini sebenarnya yang paling ketara Shu dan Ismail, niat untuk mencederakan diri dan ada tendensi untuk membunuh diri. That's why kita dikejutkan dengan kadang-kadang saban hari ada sahaja berita tentang bunuh diri. Dan bunuh diri bukan sahaja kalangan orang dewasa, malah kita pun dengar berita berkenaan dengan kes bunuh diri dalam kalangan pelajar sekolah menengah, malah ada juga pelajar sekolah rendah yang terlibat dalam kes bunuh diri sebab dia dah ada niat dan diteruskan dengan perbuatan bunuh diri tersebut. Dan G, iaitu gangguan sosial. Sebelum ini mungkin individu akan terlibat dalam proses sosialisasi, mingle around dengan orang-orang sekeliling. Namun jika kemurungan ataupun simptom ini tidak dikawal, dia akan hilang rasa nikmat ataupun rasa keseronokan nak mingle around dengan orang sekeliling. Khususnya individu yang signifikan lah, yang dekat-dekat dengan keluarga, ahli keluarga, adik-beradik dan suka bersendirilah. Itu kalau saya akan boleh rangkumkan simptom-simptom yang kita boleh kenal pasti individu ini yang mungkin mengalami kemurungan. Dan diagnosis ini bukan berlaku dengan mudah Shu dan Ismail. Dia perlu didiagnose dan dikenal pasti. Tempoh dia sekali ikutkan seawal 2 minggu kita boleh dan dia boleh kena melalui proses-proses diagnosis yang tertentu untuk memastikan
memastikan bahawa individu ini memang ada simptom-simptom kemurungan dan akan dibantu oleh pakar-pakar seterusnya lah dalam proses seterusnya. Untuk kita memastikan agar seseorang individu itu benar-benar sedang mengalami kemurungan, adakah mereka perlu mempunyai semua simptom yang disebutkan atau apa garis panduan yang mungkin doktor boleh kongsikan untuk mereka bawa diri mereka ke kaunseling untuk mendiagnose diri mereka dan juga mendapatkan kepastian bahawa mereka sedang mengalami kemurungan? Baik, soalan itu terima kasih Syu. Berkenaan dengan bagaimana kita nak diagnose atau bagaimana kita nak menentukan bahawa individu ni ada kemurungan ataupun tidak. Langkah pertama, seandainya individu itu mula merasakan bahawa ada perubahan pada dirinya dan dia rasa dia tak mampu untuk berfungsi dengan baik. Contoh sebelum ini mungkin pola tidurnya sekitar 7 hingga 8 jam satu hari. Tetapi dia perasan ataupun dia mula menyedari bahawa pola tidur dia dah mula berkurangan. Mungkin 1 jam. Ataupun mungkin lebih daripada 8 jam tidur, tak bangun-bangun ataupun sebagainya. Dia mula merasakan bahawa dia tak seronok ataupun tak happy bila bersama dengan rakan-rakan ataupun ahli keluarga. Dia boleh melakukan saringan kesihatan. Dan saringan ini merupakan step paling awal. Saringan ini boleh digunakan dalam bentuk pentadbiran instrumen. Kita ada instrumen contoh DAS. Kita panggil Depression, Anxiety, Stress Scale. Itu merupakan saringan awal. Jika ada simptom-simptom tersebut, sebab kita ada beberapa soalan yang menjawab kepada tiga-tiga elemen tersebut, maka seandainya dia menyadari bahawa dia ada komponen-komponen yang dia punya peratusan tinggi sedikit, maka dia boleh ke proses seterusnya, sama ada dia perlu mendapatkan perubatan preskripsi ubat daripada pakar perubatan ataupun psikiatris, atau mungkin dia cuma perlu mendapatkan sokongan psikologi daripada pegawai psikologi maupun kaunselor. Doktor, dalam keadaan jiwa yang beremosi tidak tentu ataupun jiwa yang beremosi gelora dan sebagainya, bagaimana minda yang sedar boleh membantu mengawal jiwa dan juga emosi kita supaya boleh memberikan satu gerak kerja dalam tubuh badan kita supaya walau apapun emosi, mungkin kesedihan dan juga tekanan kita lalui, tetapi minda boleh memastikan tubuh badan tidak bereaksi negatif terhadap perkara-perkara Baik. Berkenaan dengan minda, sebenarnya bila kognitif kita tak boleh lari daripada 3 elemen sebenarnya dalam psikologi. Sebenarnya A, affective, perasaan kita, B, behavior ataupun tingkah laku kita, C, kognitif. Kognitif ini yang kita sentuhkan, maknanya minda. Bagaimana kita nak mengawal minda kita walaupun kita diuji dengan emosi yang mencabar. Khususnya Syu dan Ismail daripada COVID, walaupun sebelum COVID sekalipun, krisis berlaku sahabat hari-hari kita akan berdepan dengan ujian. Namun bagaimana kita nak mengawal minda kita, kognitif kita, kepercayaan kita supaya ia selari dengan emosi dan tingkah laku. Sebab sejauh mana keberkesanan kita mengawal minda kita, dia akan terzahir dengan emosi dan tingkah laku kita. Baik kita mengawal minda kita, dia akan transform melalui emosi kita dan tingkah laku kita. So bila kita menyentuh berkenaan dengan bagaimana nak kawal minda, saya rangkumkan lagi M. Berkhusus kepada bagaimana kita nak mengawal kemurungan ini, M. Contoh, mengenal pasti isu ataupun stresor ataupun apa sahaja yang menyebabkan stres dalam diri kita. Stres boleh jadi dalam bentuk perhubungan. Stres juga boleh jadi tempat kerja, konflik tempat kerja. Mungkin kadang-kadang Syu dengan Ismail mungkin ada konflik. Contoh, pertama step mesti kena pasti dulu. Sebenarnya isu apa yang menyebabkan hati rasa tak seronok? Hati rasa tak senang. Sama ada perhubungan peribadi, rasa tak seronok dekat dalam diri, ataupun konflik rakan sekerja, konflik interpersonal dan sebagainya. Itu M pertama. Bila kita dah kenal pasti, kita akan latih minda kita untuk interpretasi, memberi makna. Interpretasi tentang konflik ataupun isu yang stresor tadi tu, tekanan tadi tu, boleh jadi kita bagi makna kepada stresor itu dengan cara yang positif. Mungkin jadi boleh jadi neutral, atau mungkin jadi boleh negatif. So bila seandainya interpretasi atau makna kepada stresor itu kita bagi secara negatif, titik N, so kita panggil kepada negatif punya challenge, negative thinking challenge. Kita mencabar pemikiran yang negatif itu. Proses mencabar pemikiran negatif itu boleh berlaku dengan kita menggunakan
filter punya thinking. Okey, kita menapis macam kita tapis santan kan? Santan ke atas, bawah kita ambil yang airnya untuk dibuat sesuatu benda yang lebih bermanfaat. Itu kita tapis. Tapisan ataupun kita mencabar pemikiran yang tidak bagus ni ataupun negatif ini, boleh jadi kita mempertimbangkan thinking yang bersifat ataupun pemikiran yang bersifat merosakkan diri. Kita panggil distorted thinking. Ismail dan Shu, kadang-kadang kan kita tak sedar dalam kehidupan kita terlalu banyak melakukan distorted thinking ni sebenarnya. Salah satu maksudnya salah satu overthinking juga. Yang kedua maksudnya kita ada sesuatu yang kita over ataupun kita under value diri kita. Sebagai contoh yang paling mudah, kita merasakan bahawa kita tidak layak untuk sesuatu penghargaan dan pujian. That's why individu ada tendensi, ada kecenderungan untuk rasa tidak dihargai sebab dia tidak membuka peluang dia untuk dihargai, dan pada masa yang sama dia tidak membuka peluang untuk dia menghargai diri dia. Sebagai contoh hari ini saya kata, Shu cantiklah hari ini. Okey, cantik kan? Lepas tu Shu kata dalam hati Shu akan fikir, doktor perli saya ke atau betul-betul ikhlas? Tapi dia tahu dia cantik. Yes, maksudnya macam itulah. Okey. So maknanya dia contoh, doktor perli saya ke ataupun nak macam mana? Contoh begitu. Tetapi kalau kita open kepada appreciation, penghargaan diri kita, kita akan rasa bahawa saya cantik, terima kasih doktor, memang saya cantik, terima kasih. So begitu, maksudnya kita open. Tetapi kadang-kadang kita ni maksudnya macam contoh, kita tak adalah, tak cantik lah, biasalah, kita perli macam tu. So kita secara tidak langsung menutup peluang untuk rasa dihargai. So itu sebenarnya kita kena tapis kita punya pemikiran kita, buka kepada peluang baru untuk rasa dihargai. Sebab sebelum orang menghargai kita, kita sendiri yang akan menghargai diri kita dahulu. Menghargai diri sendiri. Itu semua. Saya sentiasa puji Syuhaida. Hari-hari dia cantik. Betul memang. Terima kasih Ismail. The struggle is real. Okey, doktor, sudah berada dalam bidang ni kan, lama kan. Jadi kalau doktor boleh kongsikan bagaimana setakat ini rakyat Malaysia rata-rata yang pergi untuk mendapatkan kaunseling, apakah antara masalah yang sering kali dihadapi oleh masyarakat Malaysia? Sebab ialah kita dengan Western, mereka berada di negara barat tak sama masalah kedudukan, status dan sebagainya. Jadi kalau doktor boleh kongsikan bagaimana kebanyakan pesakit-pesakit masalah-masalah yang mereka sering kali berkongsi dengan doktor. Baik, okey. Kalau seandainya kita kata kes ataupun isu apa, topik apa, dia berbeza-beza mengikut kohort umur sebenarnya isu dengan Ismail. Contoh kalau kanak-kanak mungkin ada isu adaptasinya lain. Okey, sebab saya tak menjurus kepada kanak-kanak, okey, tetapi lebih kepada golongan remaja dewasa ni, okey. Dan isu itu berbeza-beza mengikut yang saya kata tadi, kohort umur lah. Contohnya macam remaja biasa. Kita akan dengar tentang bagaimana kecelaruan identiti, bagaimana dia nak buat penyesuaian tentang diri dia, bagaimana dia nak diterima dengan rakan satu kumpulan dengan dia, okey, bagaimana dia nak membina self esteem ataupun konsep diri dia dalam diri dia. Itu satu. Yang kedua, bila meningkat juga remaja ataupun dewasa, okey, kitaran hidup dah mula-mula berumah tangga, dah mula memiliki pasangan, memiliki anak. Jadi isu tu sudah tentu berkhusus kepada isu perhubungan pasangan. Bagaimana nak memahami pasangan ini? Okey, biasa kita tahu kan kadang-kadang isu ni pun, isu ubat gigi pun boleh jadi satu isu yang boleh membawa konflik dalam rumah tangga. Seorang picit yang ke atas, seorang picit kat bawah. Betul tak? Bergaduh kan satu tadi tu kan. Itu belum lagi bila melibatkan isu anak. Anak ini mungkin ayahnya bagi makan something, okey, maknya pula terlalu protektif dan sebagainya. Itu apabila kitaran individu dah mula berumah tangga, dah memiliki anak, kitaran hidup dah mula. Begitu juga dengan orang dewasa dan mungkin nak menghampiri warga emas. Proses-proses ataupun konflik apabila nak retire, bersara dan sebagainya. Okey, mungkin diberhentikan kerja, macam isu-isu yang sekarang ni lah, COVID-19 kita tak dapat elak, bahawa membawa kesan juga kepada proses kerjaya, pertukaran kerjaya, bagaimana dia nak adjust dengan kerja baru dan sebagainya. Itu topik yang memang menjadi isu yang sebenarnya
kalau tidak ditangani dengan baik. Okey, kita tidak boleh elak daripada isu-isu kemurungan ini disebabkan oleh faktor-faktor ini jugalah ketika tidak rawat. Apa yang disebut oleh doktor tadi, ia bersangkut paut dengan kegagalan juga. Ada yang mengalami kegagalan dalam perhubungan, kegagalan dalam percintaan, kegagalan dalam bidang akademik ataupun kegagalan dalam pekerjaan. Dan sudah pasti masyarakat di luar mudah untuk mengatakan, oh jika kamu gagal maka perlu bangkit daripada kegagalan untuk terus berusaha dan juga berjaya. Tetapi dalam proses untuk kita bangkit daripada kegagalan itu, bagaimana membentuk minda kita supaya kita boleh meletakkan target ataupun objektif. Ya, satu hari nanti kita akan mencapai kejayaan hasil daripada kegagalan. Baik. So bila kita sebagai manusia, contoh kegagalan. Okey. Manusia ataupun individu memang akan melakukan kesilapan. Tetapi bagaimana kita melihat satu kesilapan itu, kesilapan yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan sebagai satu benda ataupun sesuatu batu loncatan untuk kita membina ataupun melangkah lebih baik daripada hari ini. Okey, sebab kadang-kadang itulah tadi bila kita balik pada distorted thinking tadi, sekali kita gagal, kadang-kadang kita rasa saya dah tak berguna. Saya pelajar yang gagal, saya isteri yang tak bagus, saya suami yang tidak berguna, saya anak yang tidak memberi jasa dan sebagainya. Bila kita meletakkan bahawa ada perkataan, contoh statement should ataupun statement mesti. Bila kita meletakkan satu benda yang tidak realistik dan tidak mampu dicapai, maka kita akan merasa sangat sedih bila kita melakukan kesalahan atau kegagalan. Perkataan dia begini, should, contoh should dengan semak, saya mesti menjadi host yang paling hebat di RTM ini. Contoh kan, perkataan should ataupun I have to. But mungkin satu hari mungkin akan ada satu berlaku something yang tersilap. So you akan rasa macam, alamak, sedihnya. Saya ni memang tak ada harapan ni nak jadi pembaca berita ataupun host yang disukai oleh orang sebagai contoh. So bila kita dah meletakkan satu benda yang tidak realistik, kita undervalue kita punya potensi, maka dia akan menyebabkan kita sentiasa memikirkan tentang kegagalan tanpa kita membuka peluang kepada peluang baru untuk kita belajar sesuatu. So pertamanya kita kena lihat bahawa tak apa melakukan kesalahan, tetapi kalau kita melakukan kesalahan tidak bermakna kita adalah orang yang jahat ataupun orang yang tidak berguna, kerana kesalahan membuka satu peluang yang lain. That's why. Kalau doktor boleh kongsikan bagaimana orang ramai boleh membantu mendekati mereka yang mempunyai masalah kemurungan ini. Sebab ni contoh kalau kita demam, kita boleh bagi ubat. Kita boleh buat apa-apa untuk mengurangkan panas badan. Tapi bila depresi ini, percakapan itu adalah ubat untuk kita menenangkan hati. Tapi ada guideline dia. Ada perkara yang perlu diikuti, bukan membandingkan masalah. Itu antara perkara yang utama sekali yang kebanyakan masyarakat lakukan, tapi itu bukan cara yang terbaik. Jadi kalau doktor boleh kongsikan. Alright. So terima kasih. Berkenaan macam contoh bagaimana kita nak approach individu yang memang ada kemurungan ataupun kadang-kadang kita tak tahu pun sebenarnya dia ada kemurungan. So bagaimana kita nak membantu dia. Okey. Begitu juga tadi. Jadilah medicine. Perkataan kita biar jadi ubat, jangan jadi poison. Yang boleh meracuni pemikiran tu dan akhirnya dia melakukan perkara-perkara yang tidak elok. Sebagai contoh, pertama, mesti kena ada ilmu. Contoh, kita kena pasti ataupun kita dapatkan maklumat simptom-simptom apa yang boleh diterjemahkan secara zahir ataupun tersembunyi. Simptom kita kena faham dahulu. Sebab that's why kadang-kadang simptom ni dia sedikit saja berbeza daripada kesihatan mental lain. Contoh mungkin orang terkeliru tentang stres, kerisauan, kemurungan. Setiap aspek ini, dimensi ini memiliki simptom-simptom yang berbeza. Walaupun simptom tersebut agak sedikit saja perbezaan dia. Pertama kena ada ilmu. Baru kita tahu okey sebenarnya begini. So kita sebagai rakyat biasa ataupun ini bagaimana kita nak approach seandainya ada individu yang dekat dengan kita yang memang ada kemurungan. Jadi pertama gunakan bahasa yang mudah untuk didekati. Sebagai contoh, ayat yang paling mudah kita boleh gunakan, saya nampak anda mungkin mengalami hidup yang sukar. Apa bantuan yang boleh saya salurkan? Adakah anda sudi untuk ataupun anda selesa dengan saya untuk berbual mengenainya? Bagaimana kita mulakan perbualan tersebut daripada kita rasa ni ada sakit mental ni rasa ni. Macam kena pergi jumpa something je. Elakkan perkataan-perkataan yang menghukum. Kita kadang-kadang biar kita silap mengampun. Okey, tetapi jangan kita
silap menghukum individu. Maknanya dia akan lari daripada proses untuk membantu tersebut. Itu pada first lah yang kita boleh lakukan. Satu kesimpulan dan juga nasihat yang baik juga insya-Allah boleh kita amalkan dan juga kita terjemahkan dalam kehidupan seharian. Saya akan memulakan dengan memuji Syuhaidah Arifin setiap hari bermula hari ini. Yes. Yang bagi saya cukup indah dipandang setiap pagi ya. Terima kasih Dr. Nur Safatul Aznin Irazak, kaunselor dan juga pensyarakanan Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya berkongsi dengan kita tentang bagaimana mengawal minda untuk elak kemurungan. Semoga ia memberi manfaat untuk anda. Kalau anda merasa mungkin mempunyai simptom kemurungan, jangan lupa untuk dekati siapa-siapa yang berada dengan sekitar anda untuk mengurangkan rasa kemurungan tersebut, kerana kalau tidak dijaga boleh membawa maut.